Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini nak kongsi tips untuk memenangi pertandingan fotografi. So sebelum tu, tips ni bukanlah bermakna kalau follow tips ni kita garanti menang pertandingan fotografi kan. Tapi setidak-tidaknya akan orang kata apa, dalam masuk dalam shortlist pilihan juri pertandingan fotografi tu. So saya tak pernah menang lagi mana-mana pertandingan fotografi, tapi tak bermakna saya ni orang kata apa, tak tahu kategori-kategori mana yang berkemungkinan besar boleh menang dalam pertandingan fotografi ni. Dan saya juga pernah juga dipanggil untuk menjadi juri untuk pertandingan fotografi yang tertentu lah kan. Cuma ada setengah orang tahu, ada setengah orang tak tahu. Pasal ada setengah pertandingan fotografi ni dia tak bagi tahu juri dia siapa. Mungkin dalam seminit boleh bagi tahu lah. Antara kriteria ni saya bukan nak bagi semua orang kata apa, tips A to Z tau. Cuma benda-benda yang penting sahaja. Antara kriteria ataupun tips pertama yang mesti kita tengok adalah kita baca syarat-syarat pertandingan fotografi tersebut lah. Kita baca detail lah benda tu kan. Ada yang tentang copyright yang jadi hak milik penganjur, ada yang copyright masih maintain fotografer. Itu terpulang masing-masing lah. Ini tak ada kena, ini bukanlah tips gambar untuk menang tu. Itu syarat-syarat ownership gambar tu. Itu kita kena baca lah kan. Yang mana kita setuju, kita hantar, yang tak setuju tu kita tak hantar. Itu terpulang. First baca syarat-syarat dia dulu. Okey, syarat yang paling penting yang bagi saya, antara yang paling penting selain daripada syarat-syarat tu, memang kita kena baca lah. Itu syarat-syarat melajakkan gambar kita untuk masuk pertandingan tu. Selain daripada tu, tema pertandingan tu kita kena bagi tumpuan kepada tema pertandingan tu. Apa tema dia? Kebudayaan, keagamaan, kebersihan, orang kata apa, architecture. Benda-benda tu kita kena tengok apa yang pihak penganjur streskan benda-benda tu. Kalau kita lari daripada tajuk tu, biasanya kalau pihak juri dia tengok gambar-gambar tu cantik macam mana pun, kalau lari daripada tema ataupun tajuk yang penganjur cari, memang dia akan tolak siap-siap dulu lah. Pasal yang masuk pertandingan ni ramai kan, kadang-kadang beratus, beribu gambar kan. So pihak penganjur ataupun juri ni tak ada masa nak tengok semua benda-benda tu. So cara cepat untuk dia tapis gambar-gambar mana yang tak layak untuk shortlist gambar-gambar tu adalah pilih gambar yang first ikut tema dulu. Selain daripada tu, kalau gambar blur yang teruk sangat apa semua tu out of focus tu, yang tak ada kena-mena dengan kreativiti kan, yang bukan disengajakan out of focus tu, macam nak tunjukkan speed tu, tu lain lah. Nak tunjukkan slow speed kan. Tapi kalau memang out of focus dari technical tu, memang dia tolak out jugalah. Selain daripada gambar yang tidak menepati tema pihak penganjur. Okay, contoh mudah macam ni lah. Kebanyakan penganjur lah kan, selain daripada penganjuran dalam bidang fotojournalism atau kewartawanan, yang dianjurkan oleh Majlis Perbandaran negeri-negeri yang bertembakan pelancongan ataupun certain taman-taman perumahan yang baru dibuat kan, mereka kebanyakan akan gunakan gambar tu untuk tujuan promosi tau. Untuk tujuan promosi, sama ada nak buat leaflet, katalog, billboard, ataupun nak disiarkan dalam magazine untuk menjual tempat tu kan. So kita kena fikir gambar yang kita rakam tu sesuai tak kalau dipamerkan di dalam bentuk billboard, majalah. Apakah gambar yang kita pamerkan itu mampu menarik perhatian orang. So benda tu kita kena fikir. Contohlah ada setengah pertandingan yang melibatkan Majlis Perbandaran ke, Bandaraya ke, yang tourism ke. Kita ambil gambar tentang, bagi kita ada cerita. Okey, sebelum tu antara kriteria gambar yang dicari oleh juri adalah gambar bukan setakat cantik tapi ada cerita tu. Gambar tu mampu menyentuh emosi. Pasal yang tengok gambar ni adalah manusia, orang yang ada perasaan. Dia bukannya macam algoritma YouTube ke, algoritma Instagram ke apa. Dia bukannya dibuat secara berkomputer tu, dilihat oleh mata manusia. Dan itu juga orang kata apa, ada sesetengah gambar tu ataupun pemilihan gambar tu bergantung kepada background juri masing-masing lah kan. Ada setengah juri tu dia lebih kepada fotojournalism, ada setengah juri tu lebih kepada gambar staging ataupun gambar jenis salon kan. So kriteria tu yang menjadi pilihan juri tu bergantung pada background juri tu juga. Okay. Gambar yang bercerita ni, okay, contohlah gambar tentang kita nak highlight satu majlis bandaraya ataupun tempat tertentu kan. Kita ambil gambar, ada gambar contoh gambar street lah, gambar ada gambar pengemis ke dengan latar belakang bandaraya kan. Bandaraya ni tak semestinya Kuala Lumpur, bandaraya mana-mana pun kan. Gambar tu dari segi emosi memang strong, memang kuat. Pasal ada imej mengemis di tengah bandaraya yang maju kan. Tapi kita kena tanya balik diri kita, apakah gambar tu akan digunakan oleh pihak penganjur untuk menarik pelancong atau datang ke tempat itu.
secara ringkasnya kalau pihak penganjur yang buat benda tu dah tentulah dia takkan gunakan gambar tu kan. Tapi kalau gambar tu pertandingan tu dianjurkan oleh badan-badan kewartawanan nak highlight kan isu-isu kemanusiaan antara orang kata jurang kemiskinan bandar di bandar kan, jurang kemiskinan bandar ataupun luar bandar, gambar tu mungkin menarik perhatian mereka. Kalau dianjurkan oleh badan-badan kewartawanan ataupun yang hak asasi manusia kan, benda tu mungkin ada peluang untuk menang kan. Tu kita kena tengok penganjur juga. Gambar tu biasanya lah yang saya beritahu tadi kan, pihak penganjur biasanya mengadakan pertandingan tu untuk mencari gambar yang terbaik untuk mempromosikan sesuatu barang, produk ke tempat dia. So kita kena fikir kat situ. Mesti ikut tema. Banyak juga gambar yang saya tengok tak ikut tema kan. Cantik tapi tak ikut tema. Dia tak cukup. Cantik saja tak cukup kan. Sebab teknikal apa semua tu saya tak nak, orang kata tak nak sentuh lah. Kita kena tu yang saya nak sentuh sekarang ni tentang tema gambar tu. Dan juga kita kena fikir gambar yang dirakam tu, tujuan dia adalah untuk digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempromosikan biasanya tempat atau produk kan. Biasanya kalau tujuan pelancongan ni dia nak promosikan gambar tu untuk tujuan pelancongan. Kita kena fikir, kalau kita rajin tengok majalah, rajin tengok gambar-gambar yang digunakan untuk promosikan satu tempat tu, kita mungkin akan faham lah benda tu kan. Dan sekarang ni banyak juga pertandingan yang orang kata tidak menganaktirikan smartphone tau. Maksudnya hadiah untuk kategori kamera sama ada mirrorless atau DSLR, dan juga hadiah untuk kategori smartphone sama ataupun hampir sama ataupun dah memang sama dah. Kira macam tu lah. Hadiah pertama DSLR RM5,000, hadiah pertama smartphone juga RM5,000. Cuma yang kita kena bagi tumpuan, yang saya nak bagi tahu dua tu je lah benda tu lah. Ada yang dari segi teknikal apa semua tu, kreativiti semua tu letak tepi dulu. First syarat pertandingan tu kita kena baca semua. Yang second ni sebenarnya nombor satu lah bagi saya. Tema. Kita kena ambil gambar berdasarkan tema yang ditetapkan oleh pihak penganjur tu. Apa tema dia? Kebersihan, kebudayaan, keagamaan, perpaduan. Dan kadang-kadang ada setengah pihak penganjur dia dah highlight kan. Dia dah bagi tahu dah apa benda yang dicari tu. Apa benda yang dia nak highlight kan. Bagi tempat-tempat terbaru, tempat-tempat pelancongan terbaru di kawasan tersebut kan. Dan kalau boleh kita kena ada gambar yang lain daripada gambar-gambar yang pernah dimenangi dulu-dulu, ataupun lain daripada gambar-gambar yang pernah digunakan oleh majlis pembandaran ke tourism negeri ke untuk tujuan tersebut lah. Dan yang satu lagi, sebaik-baiknya biasanya gambar yang menang ni dia ada unsur-unsur kemanusiaan lah, ada human touch tau, ataupun ada unsur manusia kat dalam tu. Dia tak semestinya besar, kecil pun tak apa, muka tak nampak pun tak apa, yang penting nampak subjek manusia tu. Sebab salah satu sebab dia adalah selain daripada emotional touch, salah satu sebab dia adalah untuk menunjukkan sense of scale. Sense of scale tu maksudnya, contohlah gambar seorang manusia tu di dalam gua ke, di dalam hutan ke kan. Nak tunjukkan saiz manusia tu dengan saiz pokok tu besar mana, saiz manusia tu dengan saiz luas di gua tu besar mana kan. Benda-benda tu penting tu. Lagi satu, bila ada human touch tu, orang yang melihat tu, contohlah untuk tourism lah kan, tourism sama ada di Kuala Lumpur ke ataupun di negeri lain, bila ada unsur kemanusiaan dalam tu, ataupun ada wujudnya manusia dalam gambar tu, orang yang melihat gambar tu yang tak pernah pergi, dia mungkin dapat, orang kata, membayangkan keadaan diri dia berada di situ. Sebab tu biasanya gambar yang ada manusia dalam tu, dia lebih memberi, orang kata, kesan lah, ataupun cerita kepada gambar tersebut lah. Satu kadang-kadang kalau kita tengok kebanyakan yang menang pertandingan ni orang yang sama je saja, ataupun balik-balik orang tu kan, 4-5 orang itu, ataupun dalam belega-lega dalam orang tu saja, pasal mereka dia dah tahu dah kehendak juri tu macam mana. Dan orang lain tahu tapi tak masuk kan. Macam saya mungkin saya tahu, saya tak masuk, cakap saja tapi tak masuk kan. Tapi yang orang kata apa, walaupun tak masuk, ada juga orang panggil untuk jadi juri pasal kita tahu gambar mana yang bagus, gambar mana yang mendapati kriteria, yang gambar mana yang tidak mendapati kriteria kan. Macam gambar yang saya beritahu sebelum ni, gambar-gambar saya walaupun tak pernah masuk pertandingan, tapi ada juga orang beli gambar saya, yang pakai gambar saya untuk personally email saya untuk pakai gambar-gambar tertentu. Maksud gambar kita tahu ada kekuatan dia dekat situ. Dan lagi satu, kita tak boleh nak, orang kata apa, nak argue sangat dengan juri lah kan. Pasal macam saya beritahu sebelum ni lah, juri fotografi ni ada banyak background. Ada yang background architecture, ada yang background landscape, ada yang background photojournalism. Background landscape ni mungkin dia suka clean shot,
background yang selalu jenis staging kan, yang gambar orang kata apa, komersial ataupun jenis yang dia set up gambar tu kan, dia jenis kategori ni. Jenis yang photojournalism, dia lebih suka kepada gambar yang ada cerita tapi actual scene. Dia tak suka gambar yang dibuat-buat kan. Biasanya kadang-kadang pertandingan ni dia ada juri-juri macam tu lah. Juri ni berapa persen kan. So kita tak perlu nak argue sangat lah dengan juri kan. Pasal ni bukannya pertandingan argument ke apa kan. Dan kata putus juga, terpulang juga kepada bos-bos pihak penganjur tersebut. Pasal in the end, orang kata hujung-hujung ataupun bergantung kepada kesesuaian gambar tu digunakan untuk promosi ke syarikat atau pihak penganjur tu lah. Itulah, kalau ada apa benda lagi nak tanya kan, boleh lah tanya. Kalau ada benda yang saya nak share, saya boleh share kan. Cuma orang kata apa, kalau ada pertandingan yang dianjurkan benda-benda tu, tak boleh lah nak kata, nak PM saja, kata bang tengok gambar tu kan. Biasanya pertandingan tu, setengah-setengah pertandingan tu dia just tunjuk gambar dan nombor saja. Gambar ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 5, macam tu ada 100 peserta kan. Dia tak tulis nama pun. Kita just tengok gambar ni. So siapa yang menang tu bila dah tengok balik belakang ataupun bila kita dah pilih nombor-nombor tertentu untuk menang tu, nanti barulah pihak penganjur biasanya beritahu, okey, nama sekian-sekian orang ni. Biasanya dia tak tunjuk nama pasal takut ada bias kan. Kecuali, tapi ada juga itu kes tertentu lah. Kalau ada orang kata juri tu bagi tahu kawan-kawan dia yang dia nak jadi juri kan, nanti kau bagi tahu aku gambar apa, kau hantar kan, nanti mungkin kau boleh tengok. Tapi benda tu tengok juga, kalau gambar tu tak menepati kriteria penganjur, memang ditolak juga. Kawan tak kawan kan. Kalau dah out dengan tema tu, macam mana penganjur tu nak guna gambar tu kan. Okey lah. Kalau ada benda-benda yang nak tanya ataupun tak apa nak clear lagi, boleh tanya sajalah. Okey. Kau jumpa lagi.